Selamat pagi dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua murid-murid yang cikgu kasihi. Tanya kepada 5 member yang menyertai gemik kimia pagi ini ya. Selamat pagi, Cikgu. Bagaimana dengan aktiviti makmal 1A yang telah dibincang pada minggu lepas? Saya perhatikan ada lagi ya pelajar yang belum hantar tugasan. Yang kita pergi sepintas lalu. Pemerhatian yang ini kamu perlu tahu tulis persamaan setengah ini. Kena tahu jawab ini dulu. Elektron X, ferrum 2, ion ferrum 2, ini ialah elektron Y ialah ion manganat 7. Ion ferrum 3 mengalami pengoksidaan menjadi ion ferrum 2, manakala pada elektron Y, ion manganat 7 mengalami penurunan dan diturunkan kepada ion mangan 2. Jadi pemerhatian ialah untuk elektron X, larutan ferrum 2 sulfat berubah dari warna hijau kepada warna perang. Manakala larutan kalium manganat 7 berasid berubah dari warna ungu kepada tidak berwarna. Ini pemerhatian yang perlu kamu tulis di dalam jadual keputusan. Pemerhatian kedua yang melibatkan larutan ferrum 2 sulfat ialah keputusan bagi ujian pengesanan ion ferrum 3 yang hadir. Kamu boleh tulis mendakan hijau tidak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Inference ialah inference ada dua juga. Satu ialah yang berdasarkan pemerhatian satu. Mengapa larutan ferrum 2 sulfat berubah daripada hijau kepada perang? Sebab ialah ion ferrum 2 sulfat mengalami pengoksidaan untuk membentuk ion ferrum 2. Pelajar perlu catatkan kat jadual pemerhatian sendiri. Nanti saya akan compress video ini dan saya send dalam grup supaya semua pelajar boleh menonton video ini sekali lagi. Pemerhatian saya nak tanya, nantilah saya tanya tepi lah. Elakia ada join ya? Elakia boleh beri respon? Ya. Kamu ada perniagaan kan? Saya tak dengar, cikgu. Kamu akan tukar kepada perniagaan kan? Ya. Oh, tapi kenapa you join kimia sedangkan kayu takkan ambil kimia lagi? Cikgu Hasmi cakap hari Ahad baru start kelas kristal. Sebelum itu boleh join kelas kimia. Maksudnya kali terakhir lah. Ya. Okey. Tanya, you telah dapat memohon kelas yang kamu ingin dan mencapai cita-cita kamu. Terima kasih, cikgu. Semoga you terus berusaha lah dalam kelas yang sesuai untuk anda. Okey, kita teruskan PTPR hari ini. Saya ulang semula. Pemerhatian yang pertama untuk ferrum 2 sulfat ialah tulis
Larutan hijau berubah kepada larutan perang. Warna larutan hijau berubah kepada perang. Inference. Ion ferrum 2 mengalami pengoksidaan membentuk ion ferrum 3. Pemerhatian kedua untuk ini. Mendakan hijau tidak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Inference. Ion ferrum 3 terbentuk. Pemerhatian bagi larutan kalium manganat 7 berasid. Larutan ungu bertukar kepada tidak berwarna. Inference. Ion manganat 7 mengalami pengoksidaan, mengalami penurunan. Ion mangan 7 mengalami penurunan, membentuk ion mangan 2. Setengah persamaan ini persamaan setengah persamaan pengoksidaan berlaku di X dan penurunan berlaku di elektrod karbon Y. Ini persamaan setengah persamaan penurunan bagi ion manganat 7. Proses pengoksidaan berlaku di elektrod X, proses penurunan berlaku di elektrod Y. Persamaan ion keseluruhan adalah gabungan kedua-dua setengah persamaan pengoksidaan dan penurunan. Dengan memasukkan bilangan elektron. Nak masukkan bilangan elektron kena pastikan bilangan elektron kena sama dulu. Ini 5, ini jadi 5, ini jadi 5. Jadi bolehlah masukkan. Kumpulkan yang sebelah kiri ini tulis semula. Dan sebelah kanan sama. Kumpulkan tulis semula. Ini jadilah persamaan ion keseluruhan. Soalan 4 tanya. Kena pasti bahan yang dioksidakan. Bahan yang dioksidakan yang mengalami pengoksidaan ialah larutan ferrum 2 sulfat atau ion ferrum 2. Bahan yang diturunkan ion mangan 7. Ion manganat 7. Ataupun you tak nak mention ion, you nak mention keseluruhan pun boleh. Larutan kalium manganat 7 berasid yang mengalami penurunan. Ejen pengoksidaan ialah bahan yang diturunkan. Larutan kalium manganat 7 berasid ialah ejen pengoksidaan, manakala larutan ferrum 2 sulfat ialah ejen penurunan. Berikan sebab juga. Berikan sebab ini. Setiap satu kena berikan sebab. Contohnya, larutan ferrum 2 sulfat ialah bahan yang dioksidakan kerana ion ferrum 2 membebaskan elektron membentuk ion ferrum 3. Kamu terangkan dari segi pemindahan elektron ataupun kehilangan atau penerimaan elektron. Sama. Bahan yang diturunkan ialah larutan kalium manganat 7 berasid kerana ion manganat 7 menerima elektron untuk membentuk ion mangan 2. Ejen pengoksidaan ialah ion mangan 7. Ingat, yang mengalami penurunan ialah sendiri ialah ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan ialah ion mangan 7 kerana ion mangan 7 adalah penerima elektron. Mungkin ada pelajar tulis kerana ion mangan 7 mengoksidakan ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3. Ada tak? Saya tulis ni. Saya pun terima jugalah. Ejen penurunan ialah yang mengalami pengoksidaan, iaitu ion ferrum 2. Kerana ion ferrum 2 penderma elektron.
Ion ferrum 2, penderma elektron. Soalan seterusnya, nombor 5. Nyatakan arah pengaliran elektron dalam eksperimen ini. Ingat, elektron ini sentiasa bergerak dari ejen penurunan. Yang dari pengoksidaan pergi kepada yang penurunan. Okay. Dia dari elektrod X kepada elektrod Y. Okay. Dari yang di mana berlaku proses pengoksidaan ke yang berlaku penurunan. Dari X ke Y lah dalam eksperimen ini. Okay. Ataupun dari ejen penurunan kepada ejen pengoksidaan. Melalui litar luar atau wayar penyambung. Okay. Soalan ke-6. Tanya, nyatakan terminal positif dan terminal negatif dalam eksperimen ini. Okay, ingat ya, dalam tube U ini, sebenarnya tube U ini, dengan larutannya, ia merupakan satu sel kimia, di mana ia sendiri mengubahkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Terminal negatif adalah elektrod karbon, di mana berlakunya pengoksidaan. Ingat, pengoksidaan berlaku di terminal negatif. Dalam sel kimia, pengoksidaan berlaku di terminal negatif. Penurunan berlaku di terminal positif. Jadi yang berlaku pengoksidaan ialah inilah. Jadi elektrod X ialah terminal negatif. Ingat, terminal negatif atau positif ini adalah merujuk kepada elektrod karbon, bukan merujuk kepada ejen pengoksidaan dan penurunan. Terminal ialah elektrod. Elektron, pemindahan elektron ini akan berlaku ataupun berlaku melalui karbon elektrod dan melalui wayar penyambung. Fungsi asid sulfrik adalah untuk membenarkan pergerakan ion. Ion ada ion positif dan ion negatif. Membenarkan pergerakan ion dan melengkapkan litar. Ada dua kena tulis. Pergerakan ion, pemindahan ion pun boleh. Soalan 8. Selain menggunakan tube U, lukis satu susunan radar berlabel yang dapat digunakan untuk eksperimen mengkaji pemindahan elektron pada suatu jarak antara lautan kalium iodida dan air klorin. Di sini ada dua jenis larutan. Kalium iodida dan air klorin. Air klorin, formula Cl2. Molekul klorin ini, nombor pengosian kosong, dia akan membentuk klorida, nombor pengosian negatif 1. Maksudnya molekul klorin ini terima 2 elektron. Dan nombor pengoksidan kosong berubah dari kosong kepada negatif 1. Mana satu nombor lebih besar? Kosong kan? Negatif 1 lebih kecil. Bermaksud ini berkurang. Pengurangan dari segi nombor pengoksidaan merupakan proses penurunan. Inilah merupakan setengah persamaan penurunan bagi klorin. Manakala ion iodida di dalam larutan kalium iodida
akan mengalami pengoksidaan membentuk iodin. Okay, nombor pengoksidaan iodida ialah -1. Nombor pengoksidaan bagi ion adalah merujuk kepada jas ion itu. Nombor pengoksidaan bagi sebarang molekul ataupun atom adalah kosong. Okey? Jadi terdapat peningkatan nombor pengoksidaan atau nombor pengoksidaan bertambah dari -1 kepada 0. Okey? Penambahan nombor pengoksidaan merupakan tindak balas pengoksidaan. Okey? Jangan lupa kena seimbangkan persamaan. Okey, elektron tak boleh diletakkan pada sisi yang sama kerana elektron dan ion negatif adalah saling menolak. Negatif menolak. Okey, jadi elektron kena letak di sini. Sebelah kanan. Seimbangkan. Kanan ada 2 I, kiri pun perlu ada 2. Jadi cas seimbangkan juga letak 2 elektron sebelah kanan. Okey. Apabila setengah persamaan pengoksidaan dan penurunan ditambahkan dengan memasukkan bilangan elektron yang sama ini, kamu tulis semula, itu merupakan persamaan ion. Okay, persamaan ion atau persamaan ion keseluruhan. Kadang-kadang dia tak mention keseluruhan, tapi understood lah, itu adalah overall ionic equation. Okay. Tulis semula. Okay. Nanti ini saya share juga lah ya. Balik kepada buku teks. Okay. Tak guna tube U. Okay. Tapi kita boleh guna sel Daniell. Sel Daniell. Bentuknya ada dipisahkan guna titian garam. Ni. Okay. Ini ialah sel Daniell dan dia guna titian garam untuk membenarkan pemindahan elektron dan juga melengkapkan litar. Okay. Kedua-dua larutan yang merupakan ejen pengoksidaan dan penurunan ini tidak bercampur lah. Masing-masing dalam bikar. Okay. Nanti pada muka surat 20, kalau tak silap 20 lebih semalam saya ada post lah, saya ada mention buku surat berapa. Nanti you akan belajar lah. Ini juga merupakan satu sel kimia. It's a chemical cell. Iaitu sel yang menggunakan tenaga kimia. Okay, perubahan tenaga ialah tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik. Okay. Apabila litar ini dilengkapkan, berlakulah pesongan jarum voltmeter. Menunjukkan tenaga elektrik dihasilkan. Sama ini ada terminal negatif, ada terminal positif. Okay. Tahu catatlah pada jawapan you bersama setengah tadi. Okay. Mana satu pengoksidaan, mana satu penurunan ini. Okay, ini yang mengalami penurunan klorin ini ialah ejen pengoksidaan. Manakala iodida ialah ion iodida, ialah ejen penurunan. Inilah perbincangan tentang pemerhatian, inference dan
soalan berbincangan aktif makma 1A. Kemudian kita bagi kepada bahagian ini jadual 1.1. Ejen pengoksidan yang pertama sudah dibincang. Itu cara nak tulis setengah persamaannya. Okay. Kena hafal formula ion. Okay, ion mana 7 memberi formula NNO4 negatif. Dan kena ingat apakah hasilnya. Okay, ion mangan 7 akan mengalami penurunan. Membentuk ion mangan 2. Mn2 plus tambah 4 mol H2O. Okey, sekarang saya nak ajar bagaimana nak tulis setengah persamaan bagi yang berikut. Ada berapa? 5 ejen pengoksidaan dan 5 ejen penurunan. Okey, sama-sama praktis keluarkan test pad. Okey, pertama, kalau hanya diberi perkataan ini, kamu kena tahu formula kimia ejen ini. Kalium manganat 7 berasid formulanya. Apa? Kena tahu. Okay. Okay. Ejen pengoksidaan sendiri mengalami proses penurunan. Apa maksud proses penurunan di sini? Okay. Proses penurunan melibatkan kehilangan ke hilang ke terima elektron. Penurunan. Okay. Penurunan ialah menerima elektron. Penting kena tahu takrifan tindak balas redoks dari segi penerima atau kehilangan oksigen, penerima atau kehilangan hidrogen, penerima atau kehilangan elektron. Tadi saya guna contoh ini adalah dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Takrifan keempat. Sebenarnya ini yang keempat ini yang paling senang digunakan. Okay. Untuk menjelaskan suatu tindak balas itu ialah penurunan ke pengoksidaan. Gunalah ini. Okay. Gunalah perubahan nombor pengoksidaan sebagai sebab. Okay. Penambahan dari segi nombor pengoksidaan merupakan tindak balas pengoksidaan. Dan nombor pengoksidaan berkurang ialah proses penurunan. Okey. Persamaan kimia setengah bagi kalium dikromat 6 berasid. Formula kalium dikromat 6 berasid ialah K2Cr2O4. Kalau formula ion ini je, melibatkan ini je. Okay. Jadi ini formula ion apa? Dikromat, di ialah 2 lah, ada 2 kromium. 6 berasid. Okay. Charge ion dikromat 6 ialah negatif 2. Okay. Cr2O4 2 negatif. Okay, terima elektron. Maksud elektron kena sebelah kiri. Okay. Lepas saya tulis ion dikromat 6, kamu perlu tulis hasilnya dulu. Ion dikromat 6 mengalami penurunan dari you tahu apa maksud 6 ini tak? 6 ini merupakan nombor pengoksidaan bagi kromium.
kromium dalam K2 dalam ion dikromat 6. Okay, nombor pengoksidan kromium dalam dikromat 6 ialah positif 7. Tulis mula. Cr2O4 tu negatif. Dia akan mengalami penurunan membentuk ion kromium 3. Okay, nombor pengoksidaan telah berkurang dari positif 7 kepada positif 3. Okay, pengurangan nombor pengoksidaan merupakan proses penurunan. Okay, plus. Okay, plus apa? Okay, sebelah kiri ada O, sebelah kanan letaklah H2O. Okay, berapa H2O ini ya? Ini perlu kita kata kena hafal sikit lah 7. Okay. Okay. Bila sudah biasa buat, you dapat ingat. Okay. Lepas tu baru seimbang. Sebelah kanan ada 14 kan? 7 darab 2 ialah 14 H. Sebelah kiri kena seimbangkan lah. Letak ada 14 mol ion hidrogen. Okay, seimbangkan charge dengan letak elektron. Tengok, perlu berapa mol elektron? Pastikan jumlah charge sebelah kiri kanan persamaan ialah positif 3. Okay, 14 tolak 2 ialah 12. 12 tolak berapa ialah 3. Sorry, ada satu belum seimbang lagi. Ini belum seimbang. Ini kena 2. Because Cr2. Okay, so 2 ion kromium 3. Okay, so total charge must be positive 6 at both sides. Okay, 14 minus 2 is 12. 12 minus 6 6. So perlu 6 mol elektron. Check your answer. Okay? Sama Okay. Kita pergi kepada, ini saya sudah terangkan tadi ya. Ini. Air klorin, air bromin sama punya sebab kedua-dua adalah halogen dan kumpulan 17. Okay, ferrum 3 klorida. Okay. Saya sini saya tulis setengah persamaan penurunan. Okay. Ion dikromat 6 mengalami penurunan kerana nombor pengoksidaan kromium berkurang dari positif 7 kepada positif 3. Ataupun ion dikromat 6 mengalami penurunan kerana ia menerima elektron membentuk ion kromium 3. Boleh. Okay. Kamu boleh beri sebab berdasarkan perubahan nombor pengoksidaan. Okay, perubahan nombor pengoksidaan ataupun berdasarkan kepada penerimaan atau kehilangan elektron. Mana-mana satu takrifan lah untuk terangkan, berikan penjelasan mengapa ia adalah penurunan. Okay.
Okey, yang seterusnya ialah apa? Ion ferrum 3. Okey, ini ya. Okey, ion ferrum 3. Okey, tulis dia punya formula ion dulu. Membentuk ion ferrum 2. Okey, kalau sebelah kiri ion ferrum 3, sebelah kanan ya ion ferrum 2 lah. Sebelah kiri ion ferrum 2, sebelah kanan dia bentuk ion ferrum 3. Okey? Dia adalah di sebaliknya. Okey? Maksudnya ini adalah interconversion. Okey? Okey, elektron letak sini. Ingat, elektron dia selalu mengikuti ion positif. Negative and positive charge are attracted to one another. Okay. So this equation has been balanced. Dan nombor pengoksidaan dari positif 3 ke 2 ini pengurangan nombor pengoksidaan ini ialah proses proses apa? Penurunan pengoksidaan. Penurunan. Ya. Ini merupakan proses penurunan. Kamu boleh terangkan dari segi nombor pengoksidaan dari positif 3 berkurang kepada positif 2. Nombor pengoksidaan ferrum berkurang dari positif 3 kepada positif 2. Ataupun ion ferrum 3 menerima elektron membentuk ion ferrum 2. Seterusnya, hidrogen peroksida berasid H2O2. Okay. H2O2 dia membentuk H2O. Tapi dia punya hasil tindakan satu je. Okay. Okay. H2O2 mengalami penurunan. Mengapa ia mengalami penurunan? Okay, kamu boleh kata ini. Okay, hidrogen peroksida, okay, dia menerima elektron. Dia menerima elektron. Menerima elektron untuk membentuk H2O. Maka ini ialah penurunan lah. Penerimaan elektron adalah proses penurunan. Yang mengalami penurunan sendiri ialah ejen pengoksidaan. Okey, kan tindak balas redoks ialah penurunan dan pengoksidaan berlaku serentak kan? Okey, ini berlaku penurunan. Jadi pengoksidaan yang berlaku kat mana? Inilah. Okey. Ion hidrogen. Kan dia menerima elektron membentuk air. Okay, ion hidrogen membentuk air. Okay, ion hidrogen menerima oksigen membentuk air. Penerimaan oksigen ialah pengoksidaan. Okay, faham? Okay, ini saya ini dua tak payah terangkan kan? Saya sudah terangkan ini tadi. Ini pun sama. Ini ialah halida. Okay. Ini pun dah terangkan. Okay. Ejen penurunan mengalami pengoksidaan. Pengoksidaan ialah kehilangan elektron. Okay. Elektron sebelah kanan. Okay. Pengoksidaan juga merupakan penambahan dari segi nombor pengoksidaan. Okay. Negative 1 become 0. Negative 1 increase to 0. Positive 2 increase to positive 3. 0 become positive 2. Okay, ini pula. Sulfur dioksida mengalami pengoksidaan. Okay. Nampak? Sulfur dioksida ni menerima oksigen. Okay, membentuk
ion sulfat. Nampak? Mula-mula ada 2 biji O. Lepas dia terima 2 lagi, dia jadi ion sulfat. Okay. Sulfur dioksida menerima elektron, menerima oksigen dan dioksidakan kepada ion sulfat. Manakala air ini kehilangan oksigen membentuk ion hidrogen. Okay. Ataupun you tengok SO2 dengan SO4 tu negatif. Actually boleh kira nombor pengoksidaannya. Masuk kepada sikit ini pengiraan nombor pengoksidaan. Okay, cuba kirakan nombor pengoksidaan bagi sulfur dalam sulfur dioksida dan nombor pengoksidaan ion sulfat. Sulfur dalam ion sulfat. Okay, macam mana nak kira? Okay, caranya ialah apa yang kita tak tahu kita letak X lah. Tambah O ialah oksigen yang oksida. Okay, ada 2. Oksigen mempunyai nombor pengoksidaan negatif 2. Ingat, ion oxide. Charge negatif 2. Sama dengan kosong. Mengapa kosong? Kerana sulfur dioksida adalah molekul yang neutral, tak ada charge. So the whole thing equal to 0. Okay? So X ialah, ini pindah ke sana, X ialah positif 4 lah. Okay? Jangan tulis 4 je. Nombor pengoksidaan mesti letak simbol negatif ataupun positif. Okay, kita sekarang kira ini. Okay, sama dengan plus 4 times negative 2. This one 4 times negative 2 equals to negative 2. X equals to negative 2 plus 8. So it's positive 6. See, there is an increase in oxidation number. So this is oxidation. Okay, sulfur dioksida mengalami pengoksidaan. Kerana nombor pengoksidaan sulfur bertambah dari positif 4 kepada positif 6. Faham tak? Okay, inilah takrifan redox dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Okay. Kamu nak tarikan dari segi penerimaan oksigen pun boleh. Dia pun oxidation. Okay. Yang mengalami penurunan inilah H2O loss oxygen. Okay. Air kehilangan oksigen membentuk ion hidrogen. Okay. Okay. Kalau tengok H2O, coba perbandingan sikit. Okay, kalau H2O, okay, ini berapa? Ini sama kan dengan ion hidrogen. Okay, so 2x plus negative 2 equals to 0. So x is negative 1. Oh, sorry, positive 1.
Okay. So kita tak boleh takrifkan dari segi perubahan nombor pengoksidaan untuk ini. Air jadi ion hidrogen. Tak boleh takrif dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Sebab nombor pengoksidaan tak berubah, masih oksida satu. Kita boleh takrifkan dari segi kehilangan elektron saja. Okay. Okay, kita masuk kepada yang ini saya sudah terangkan ya. Okay. Saya cakap sekali lagi lah guna contoh ni. Karbon bertindak balas dengan oksigen. Okay. Arang arang itu ya karbon you bakarkan ya. So dengan oksigen ia bakar keluar gas. Okay. Semua pembakaran akan membebaskan gas karbon dioksida. Okay, nak takrifkan pengoksidaan dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Okay. Apabila nombor pengoksidaan bertambah, pengoksidaan berlaku. Okay. Nombor pengoksidaan karbon ialah kosong. Nombor pengoksidaan oksigen kosong. Manakala nombor pengoksidaan karbon dalam karbon dioksida sudah bertambah, macam mana nak kira? Tadi saya sudah ajar. Ini cara kira nombor pengoksidaan. Okay. Okay, this one is 2 times negative 2, so negative 4, ini positive 4 lah, kerana whole thing mesti equal to 0. Okay. Karbon mengalami pengoksidaan kerana nombor pengoksidaan karbon bertambah dari 0 ke posisi 4. Oksigen mengalami penurunan kerana nombor pengoksidaan oksigen berkurang dari 0 ke negatif 2. Karbon ialah ejen penurunan. Oksigen ialah ejen pengoksidaan. Okay, ini merupakan tindak balas redox. Okay, aktiviti 1C kamu jawab dalam test pad lah. Satu soalan je tengok. 2 kan? 2. Okay. Dia tanya apa? Jadual 1/3 menunjukkan persamaan kimia bagi dua contoh tindak balas redox. The first, kupum dioksida bertindak balas dengan gas hidrogen. Dan tindak balas ini adalah tindak balas untuk menentukan formula empirik bagi kupum dioksida. Okay. Sebab kupum dua oksida yang warna hitam ini masuk ke dalam tube selalu kaca tu dipanaskan lah di dalam aliran gas hidrogen yang berterusan, berlaku redox. Ini akan diturunkan kepada kuprum, hidrogen mengalami pengoksidaan, dia terima oksigen bentuk air. Magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik membentuk magnesium oksida dan hidrogen. Okay, logam reaktif bertindak balas asid hasilkan garam dan gas hidrogen. Kan ini salah satu sifat kimia bagi asid lah. Ini pun merupakan tindak balas redox. So you kena terangkan lah. Okay, setiap satu kamu jawab ini. Okay. Kena pasti dulu bahan yang dioksidakan dan diturunkan. Setiap satu kena beri sebab. Okay. Bahan yang dioksidakan ialah apa? Kerana. Bahan yang diturunkan ialah apa? Kerana. Okay. Berikan sebab dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Berubah dari berapa ke berapa. Contoh, jangan setakat bertambah saja. You kena extend lagi. Okay, secara detail lagi. Explain in detail. Nombor pengoksidaan karbon bertambah dari 0 ke positif 4. You mesti explain lagi ya. Bukan setakat stop kat sini ya. Kerana dalam SPM kena macam itu. Secara detail. Okay, need to state the change in oxidation number. Ini saya sudah ajar tadi lah. Okay, ini yang nota. Semua syarat-syarat ini kena kamu tahu. Okay. Semua unsur
atau semua atom, okay, mempunyai nombor pengoksidan kosong. Contoh logam natrium, karbon kosong, gas helium, nombor pengoksidan kosong sebab ini monoatom kan. Gas oksigen molekul kosong, Okay. Semua nombor pengoksidan atom dan molekul adalah kosong. Okay. Syarat yang kedua. Nombor pengoksidan bagi ion monoatom adalah bersamaan dengan cas pada ion itu. Ion monoatom ialah ion yang hanya melibatkan satu atom sahaja, bukan satu unsur sahaja. Contoh ion karbonat ialah polyatom. Satu ion dalam ada karbon dan oksigen. Ini cas ion ini adalah nombor pengoksidannya. Syarat yang ketiga. Nombor pengoksidan unsur dalam sebatiannya bagi kumpulan 1, 2 dan 13 dalam jadual perkala masing-masing ialah positif 1, positif 2 dan positif 3. Kan? Ion magnesium positif 2, ion aluminium charge positif 3, ion natrium charge positif 1, ion lithium charge positif 1. Dua dan 3 ini lebih kurang sama. Keempat, jumlah nombor pengoksidan atom unsur dalam suatu sebatian ialah sifar. Ulang. Jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam suatu sebatian ialah sifar. Okey, maksudnya suatu sebatian ion ada cas tak? Apabila ion positif dan negatif dah membentuk ikatan ion, membentuk sebatian ion tersebut telah menjadi neutral. Tak ada cas dah bagi sebatian itu. Okey? Dah jadi neutral. Okey? Positif 1 tambah negatif 1 sama dengan kosong. Ini saya sudah terangkan tadi. Saya guna contoh SO2, anion sulfat. Tadi ini saya sudah terangkan guna SO2. Ini saya pun sudah terangkan guna ion sulfat SO4 negatif. Okey. Syarat kelima, jumlah nombor pengoksidan atom unsur dalam satu ion polyatom adalah bersama dengan cas pada ion itu. Di sini kamu nak cari nombor pengoksidan karbon. Tak tahu kan, letaklah X. Tambah negatif 2 darab 3 sama dengan negatif 2. Okey. Syarat ke-6. Ingat, semua syarat-syarat ini perlu kamu tahu. Okey, untuk mengira atau menentukan nombor pengoksidaan. Okey. Tadi saya bagi contoh hidrogen. Hidrogen dengan air kan. Okey. Hidrogen dalam air mempunyai nombor pengoksidaan positif 1. Ion hidrogen positif 1 juga. Tetapi dalam logam halida, hidrogen itu mempunyai nombor pengoksidaan negatif 1. Okey. Ini ialah hydrida. Natrium sodium hydride. Tahu Ini special case lah. Ingat, bukan selalu hidrogen ini adalah nombor pengoksidaan positif 1. Memang kebanyakan case memang positif 1. Tapi ada pengecualian. Dalam logam hydrida, nombor pengoksidaan hidrogen ialah negatif 1. Okay. Syarat ke-7 ataupun rules number 7.
Nombor pengoksidaan bagi oksigen dalam sebatian biasanya ialah negative 2. In H2O, in hydrogen peroxide, magnesium oxide. Okay, nombor pengoksidaan oksigen itu adalah biasanya negative 2. Sorry. Dalam air, dalam apa-apa logam oksida lah. Nombor pengoksidaan oksigen ialah negatif 2. Tetapi, tengok pengecualian. Okey, kecuali apa? Kecuali peroksida. H2O2. Okey, kamu kira 2 times positive 1 equals to 2x equals to 0. Okay. 2 times positive 1 plus 2x equals to 0. So, ini 2x is negative 2, x is negative 1. Okay. Nombor pengoksidaan oksigen dalam hidrogen peroksida ialah negatif 1. Ini pengecualian juga. Okay. Yang ini tadi sama, nombor 8 sama dengan 2 dengan yang 3. Nombor pengoksidaan bagi unsur kumpulan 17 ialah 1. Okay. Dia sama dengan charge ionnya. Chlorine, Cr negatif, Br negatif, I negatif. Tetapi ya ingat, halida ini mempunyai nombor pengoksidaan yang berbagai, yang akan berubah. Tengok apakah unsur yang ia terikat kepada. Okay. Nombor pengoksidaan klorin, bromin dan iodin biasanya negatif 1 kecuali apabila unsur itu terikat dengan unsur lain yang lebih elektronegatif seperti oksigen. Maka nombor pengoksidaan akan bernilai positif. Contoh dalam seperti biasa, ini contoh biasa hidrogen fluorida. Fluorida mempunyai nombor pengoksidaan negatif 1. Okay. Negatif 1 iaitu equal to F negatif 2. Okay, dalam kalium klorat 1, nombor pengoksidaan boleh lihat dari sini juga, belajar. Highlightkan this one. Okay, this one bracket Roman 1 is the oxidation number for chlorine in potassium chlorate 1. Okay. Boleh kira mengapa 1? Inilah pembuktiannya. Okay. Positive 1 plus X plus negative 2 equals to 0. So X is, so this one negative 2, okay, negative 1 pindah ke sebelah kanan jadi positive 1. Okay. Nak semua nombor pengoksidaan mesti letak simbol sama ada positif atau negatif pada jawapan akhir. Kalau ia tak ada sign maksud dia positif, mesti letak tanda plus. Kalau sign negatif, dia mesti ada letak takkan lupa. Contoh ketiga, nombor pengoksidaan bromin dalam ion bromat 5. Ialah positif 5 lah. Ini sama lah, tadi saya dah terangkan guna ini. Dikromat 6, kromium ini nombor pengoksidaan positif 6. Saya salah tulis ya. Betulkan baliklah. This is positive 6, not positive 7. Betulkan lah tadi cikgu silap tulis. This is 6. Ini video video YouTube. Kamu klik Kita try sekarang. Video punya.
Siapa tak faham, you play video ni tengok. Okay. Buat aktiviti 1C, 1D, tentukan nombor pengoksidan unsur yang bergaris, tunjukkan langkah kerja jika ada. 1C, 1D, and this one. Okay. Ini tadi saya pun ada terangkan dah. Itu ini. Mengapa ada bracket, ada nombor Roma. Ini ialah nombor pengoksidaan kromium. Okay. Begitu juga dengan ion manganat 7. Formula ion MnO4. This 7 means the oxidation number for manganese in manganate 7. Nombor pengoksidan mangan dalam ion manganat 7 ialah positif 7. Kalau kamu was-was ataupun tiba-tiba you dah lupa ini, actually boleh kira. Okay, X plus 4 times negative 2 equals to the whole thing, the charge is negative 1. So X is negative 1 plus 8 equals to positive 7. Kan sama? Okay. Okay, sebahagian ferrum ialah unsur peralihan. Unsur peralihan ada ciri istimewa iaitu ia mempunyai nombor pengoksidan yang berbeza. Okay. Contoh, ion ferrum 2 mempunyai nombor pengoksidan positif 2. Ion ferrum 3, nombor pengoksidaannya adalah positif 3. Angka Roman menunjukkan nombor pengoksidaan unsur itu. Jangan tak tulis Contoh kuprum 2 klorida. Jangan buang itu bracket tu. Angka Roman tu. Okay, wajib ada. Okay. Ini yang nombor 2 dan 4 dah terangkan. Okay. Ini makin kan. Mangan 4. Okay. Mangan 4 oksida. Mangan 4 oksida yang makin yang untuk penguraian hidrogen peroksida. Okay. Sebut hitam. Boleh kira punya berapa positif 4. Ikut cara tadi lah. Semua sama boleh kira. X plus 3 times negative 1 equals 0. So, ini ialah positif 3. Okay. Jawab latihan aktiviti 1C, D, 1D and 1E. Kamu boleh scan jawapan dalam buku teks ini ya. Hari itu saya scan, dia kata jawapan tengah dikemas kini. Dia belum siap lagi upload dalam yang punya drive. Tapi saya dapat jawapan ini, saya dapat daripada grup kimia, Telegram. Okay. Ada beribu-ribu guru kat sana, itu satu Malaysia. Okay. Kita teruskan dengan tengok aktiviti makma 1B. Berapa orang hari ini? 29 tolak 2, 27.
Okey, ini eksperimen pertukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 dan sebaliknya. Sebaliknya bermaksud ion ferrum 3 bertukar kepada ion ferrum 2. Pengoksidaan ini penurunan. Okay, tujuan mengkaji pertukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 dan sebaliknya. Bahan yang diperlukan, lautan ferrum 2 sulfat 0.5 mol benih padu yang baru disediakan kerana kalau sudah letak semalam kalau telah disediakan lebih daripada 24 jam memang dah teroksida lah. Dah tak boleh guna lah. Okay. Ferrum 3 korida yang mengalami penurunan iaitu pengoksidaan. Air bromin, sebut zinc dan larutan natrium hidroksida. Ini adalah untuk menentusakan cation yang hadir yang terbentuk pada akhir eksperimen, pada akhir Tinabas redox. Perlu tabung didih, tabung uji untuk ukur isi padu larutannya. Penyepit tabung didih, penitis, spatula untuk masukkan sebut zinc, corong turas, kertas turas, perlu Bunsen dan alat tabung uji. Okay, prosedur bagi eksperimen A, pertukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3. Hari itu saya dah beritahu. Untuk bab ini, bila diberi bahan tindak balas, kena tahu tulis persamaan. Kena tahu tulis setengah persamaan. Dan you tentukan sama ada ya setengah persamaan pengoksidaan ke setengah persamaan penurunan. Pengoksidaan boleh ditarifkan dari 4 aspek. Aspek pertama ya, pengoksidaan melibatkan penerimaan oksigen. 2, kehilangan hidrogen. 3, kehilangan elektron. Yang keempat yang dibincangkan hari ini, penambahan nombor pengoksidaan. Penambahan ke pertambahan? Kena tahulah 4 tarifan ini untuk Tinabas redox. Kita fahamkan prosedurnya dulu. Tuangkan 2 cm padu larutan ferrum 2 sulfat 0.5 mol berdiam padu yang baru disediakan ke dalam sebuah tabung didih. Macam ni. Dan yang diartikan dengan penyepit tabung didih. You pegang penyepit itu guna tangan lah. Kamu apitkanlah tabung didih itu guna penyepit itu. Titiskan air bromin sedikit demi sedikit sambil menggoncang tabung didih. Titiskan air bromin sedikit demi sedikit sambil menggoncangkan ni.
tabung didih sehingga tiada lagi perubahan warna dapat diperhatikan. Sehingga keseluruhan larutan berubah dari hijau kepada perang. Kemudian panaskan campuran di dalam tabung didih secara perlahan-lahan. 4. Tambahkan larutan natrium hidroksida ke dalam campuran untuk mengesahkan kehadiran ion ferrum 3. Rekodkan semua pemerhatian. Okey. Dia kata kena sediakan jadual yang sesuai untuk merekodkan semua pemerhatian dalam bahagian A dan B. Kamu kena sediakan jadual pemerhatian. Ada pemerhatian dan kolom yang ketiga ialah entrance. Buat yang macam aktiviti makma 1A punya jadual keputusan. Okay? Kita lihat aktiviti makma 1A tu. Boleh? Cuba buatlah. Okay, B. Pertukaran ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2. Larutan ferrum 3 korida. Tuangkan 2 CM padu larutan ferrum 3 korida ke dalam tabung didih. Okay. Dalam semua prosedur yang melibatkan larutan mesti nyatakan isi padunya dan juga kemularannya. Isi padu kalau guna tabung didih adalah 2 CM padu hingga 5. Kalau tabung uji 2 hingga 3 CM padu. Tambahkan setengah spatula serbuk zinc ke dalam larutan itu, panaskan campuran secara perlahan-lahan, turaskan campuran ke dalam sebuah tabung uji. Tambahkan larutan natrium hidroksida ke dalam hasil turasan untuk mengesahkan kehadiran ion ferrum 2 yang terbentuk. Rekodkan semua pemerhatian. Tengah nak cari satu subtopik. Sama tak? Ibromin lautan ferrum 2 sulfat. Sama. Okay, A punya. B punya zinc ferrum 3 korida. Sama lah. Ni korida sulfat tak ada apa tak penting.
Ini tak terlibat dalam persamaan setengah. Okay, saya terus guna jawapan ni je. Senang tak payah terus. Okay, pemerhatian. So, sebelum you tulis ini, mesti tulis half question dulu. Okay. Bromin. Tengok radas bahan tindak balas dia ataupun gambar raja itu, tulislah persamaan. Bromin. Dia bentuk ion bromida. So, elektron kat sini. Ini terima elektron, inilah penurunan. Ataupun nak terangkan dari segi nombor pengosilan 0 hingga -1. Nombor pengosilan berkurang. Ini ya proses penurunan. Okay, so bahan tindak balas yang kedua itu dia akan mengalami pengoksidaan. Ion ferrum 2 menjadi ion ferrum 3 dengan membebaskan elektron. Okay, daripada setengah persamaan ini kamu akan nampak ada pemerhatian. Okay. Larutan ferrum 2 berubah. Okay, larutan ferrum 2 sulfat berubah daripada hijau kepada perang. Hijau kepada perang. Okay, ini ialah pemerhatian yang pertama. Okay, pemerhatian kedua kan kamu perlu tambahkan larutan natrium hidroksida. Okay. Mendakan perang terbentuk. Okay, atau mendakan perang terbentuk dan tidak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Ada dua pemerhatian. Inference ini ya. Setiap pemerhatian mesti ada inference yang sepadan. Lautan ferrum 2 sulfat berubah dari hijau kepada perang kerana ion ferrum 2 mengalami pengoksidaan dan bertukar kepada ion ferrum 3. Ini mendakan perang tidak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Okey. Kesimpulannya lah ion ferrum 3 hadir. Dan ion ferrum 3 terbentuk. Okey, pemerhatian bagi tindak balas dalam B. Zinc bertindak balas dengan ion ferrum 3 klorida. Ferrum 3 klorida adalah larutan berwarna perang. Okay. So first thing adalah persamaan setengah. Zinc mengalami pengoksidaan dengan membebaskan elektron membentuk ion zinc. Yang mengalami penurunan ialah ion ferrum 3. Terima elektron membentuk ion ferrum 2. So dari sini ada pemerhatian kedua-dua pun. Okay. Kita lihat pemerhatian pada lautan ferrum 3 klorida dulu. Itu lautan ferrum 3 klorida berubah daripada warna perang kepada hijau. Inference ialah ion ferrum 3 mengalami penurunan untuk membentuk ion ferrum 2.
Pemerhatian kedua, sebut zinc. Sebahagian sebut zinc terlarut. Sebahagian sebut zinc terlarut. Sebab ialah atom zinc membebaskan elektron membentuk ion zinc. Perangan ini, atom zinc membebaskan elektron membentuk ion zinc. Sini tak tulis, saya kena tambah sendiri. Ketiga, iaitu pemerhatian bagi ujian pengesahan ion ferrum 2. Okay. Mendakan hijau tidak larut dalam lautan natrium hidroksida berlebihan. Kesimpulannya, ion ferrum 2 hadir. Okay, saya sudah terangkan bagaimana nak buat pemerhatian dan inference. Okay? Ada 3 kolom. Kolom pertama you tulis bahan tindak balas. Apa bertindak balas dengan apa? Zinc plus ini. Okay? Atau you nak kita buat 4 kolom. 1 ejen pengoksidan, ejen penurunan. Dan pemerhatian. Itu pun boleh. Okay, jawab ini ya. Jawab dulu. So, sediakan laporan lengkap lah. Dengan kesimpulan pada akhirnya. Boleh kan ni? Nombor 1. Kena pasti bahan yang dioksidakan dan bahan yang diturunkan bagi setiap pertukaran dalam bahagian A dan B beri sebab dari segi perubahan nombor pengoksidaan dan pemindahan elektron. Bahan yang dioksidakan mengalami terdapat nombor pengoksidaan yang bertambah. Yang diturunkan nombor pengoksidaan berkurang. Bahan yang dioksidakan kehilangan elektron. Bahan yang diturunkan menerima elektron. Apakah peranan air bromin? Peranan ialah ejen apalah. Air bromin sendiri mengalami apa? Dari kosong ke satu, ini ialah proses penurunan. Penurunan sendiri ialah ejen pengoksidaan lah. Ini pun, ini mengalami pengoksidaan dia sendiri ejen penurunan. Okay. Tunjukkan sikit jawapan ni. Barbie. Soalan 2, air bromin yang ejen pengoksidaan kerana bromin penerima elektron. Zinc ejen penurun kerana zinc penerima elektron. Ataupun air bromin merupakan ejen pengoksidaan kerana air bromin mengoksidakan ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3. Juga, mengapakah larutan ferrum 2 sulfat yang baru disediakan digunakan dalam eksperimen dalam bahagian A? Ini kerana untuk mengelakkan ion ferrum 2 daripada teroksida. Daripada mudah teroksida kepada ferrum 3 sulfat. Namakah satu reagen yang dapat digunakan untuk mengesahkan kehadiran ion ferrum 3 dalam bahagian A dan 2. Dan ferrum 2 dalam bahagian B. Dah beritahukan ni reagennya lah. Lautan natrium hidroksida. Untuk ujian pengesahan ion yang terbentuk. Soalan 5, cadangkan satu bahan lain yang dapat menggantikan air bromin. Ini ejen pengoksidaan. Selain guna air bromin, boleh guna apa lagi? Tadi ada table ni kan. Dengan air bromin, air klorin ini boleh guna. Ataupun yang nama panjang-panjang punya lautan kalium manganat 7 berasid, lautan dikromat 6 berasid.
Mana-mana je. Ni. Jangan guna yang ferrum ini lagi ya. Okay, nanti semua campur tak nampak. Campur dah dengan dia punya ini. Okay, tak boleh. Ini tak sesuai. Pilih antara ketiga-tiga ini je. Okay, zinc boleh digantikan dengan apa? Zinc logam reaktif. Pilih logam reaktif yang lain. Dan zinc, pilih yang magnesium. Okay. Itu saja kamu dah, hari ini kamu belajar apa? Kamu telah belajar tentang 1.1.2. Ini. Okay. Standard pembelajaran yang telah anda capai hari ini ialah kamu harus dapat menerangkan tindakan redoks berdasarkan perubahan nombor pengoksidaan. Dan hari ini kita telah bincang aktiviti makmal tentang pertukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 dan sebaliknya. Okey, untuk minggu depan, Senin depan kita akan pergi kepada subtopik 1.1.3. Tentang tindak balas penyesaran. Ia merupakan satu tindak balas redoks. Okey. Sekarang saya nak ambil kehadiran. So, minggu depan hari ini kita masuk penyesaran, kemudian kita akan masuk kepada standard electrode potential.